Wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab Safinatun Najah. Dan insya-Allah pada kali ini kita sampai pada bahagian yang ke-9, tajuk puasa. Ya. Tajuk puasa, muka surat 166. 166. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid darat. Baik, pertama fasal 59. Di bawah tajuk penetapan bulan Ramadan. Faslun fi subuti Ramadan. Yajibu saumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Iaitu diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara berikut. Ahaduha bi kamali Sya'ban 30 yauman. Yang pertama, sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Wa thaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dapat melihat anak bulan 1 Ramadan bagi orang yang melihat anak bulan itu sekalipun dia fasik. Seterusnya, wa thalithuha bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Yang ketiga, mempercayai atau menerima orang yang melihatnya bagi orang yang tidak melihatnya dengan saksi yang adil. Wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin amla au ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fi qalbi sidquhu. Atas sebab perkhabaran orang yang adil riwayat oleh orang yang boleh dipercayai seperti isterinya atau temannya, sama ada terdetik dalam hati tentang membenarkannya atau tidak, atau orang yang tidak dipercayai jika terdetik dalam hati membenarkannya. Dan yang kelima, wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan ijtihad fi man ishtabaha alaihi dhalik, iaitu yang kelima, menyangka masuk bulan Ramadan setelah berijtihad, yakni berusaha untuk mengetahuinya bagi orang yang tidak jelas hari dengan itu. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah tentang bulan Ramadan, tentang puasa lah, boleh sebut begitu. Dan sekarang ni kita dah masuk bulan Rejab sebenarnya. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Sekejap saja masa itu berlalu. Lepas Rejab, Sya'ban, lepas itu bulan Ramadan. Dan sekarang ni pun start puasa Rejab lah. Cumanya orang tanya saya, ada puasa khusus bulan Rejab. Dia sebenarnya tuan-tuan, puasa Rejab ni, dia melihat kepada bulan Rejab itu sendiri. Bukan ada khusus hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 1 Rejab, 15 Rejab, 30 Rejab. Tidak ada. Jadi tidak ada khusus Rejab itu begitu, tidak. Sebaliknya, bulan Rejab ni adalah bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Maka beribadat pada bulan haram ini digandakan pahala itu saja. Kita tak kisahlah nak puasa bila ke, nak sedekah ke, nak bertahlil ke, nak baca Quran. Kita pertingkatkan amalan yang kita sedang lakukan sebelum ini. Kan, puasa contohnya. Dia tak terikat pada hari-hari tertentu. Sepanjang bulan Rejab ni boleh kita laksanakan. Begitu. Jadi begitu juga ibadat-ibadat yang lain pada bulan Rejab. Sebab para ulama sebut Rejab ni bulan untuk kita bercocok tanam, bulan Sya'ban untuk kita menyiram, dan bulan Ramadan untuk kita menuai. Begitu keadaan dia. Baik. Jadi cuma kali ini kita nak terus kepada bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, perbincangan berkaitan dengan penetapan. Macam mana ditetapkan permulaan bulan Ramadan. Begitu. Iaitu disebut tentang sama ada pertama tengok anak bulan lah. Tengok anak bulan. Kalau anak bulan tak kelihatan, maknanya kita melengkapkan Sya'ban tu kepada 30 Sya'ban. Sebab asalnya kalau dapat anak bulan, dia bulan Sya'ban sekadar 29 saja.
29 Syaban. Tapi bila tak nampak ada bulan, maka digenap Syaban kepada 30. Dengan perkhabaran, tambah-tambah dengan kalau tengok nak bulan ni, orang yang fasik pun boleh terima kalau dia sendiri melihatnya. Tapi dalam konteks hari ni tak berlakulah sebab kita semua melihat melalui teropong dan sebagainya. Baik. Puasa, apa itu puasa? Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu takrif puasa. Puasa ni maknanya menahan diri daripada makan minum ataupun daripada melakukan perkara-perkara dilarang dengan syarat-syarat tertentu pada bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, maknanya start waktu subuh dan berakhir waktu maghrib. Baik. Hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib. Ini tak khilaf lah. Makan puasa ni termasuk dalam rukun Islam. Jadi berpuasa bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Kita menegakkan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Baqarah ayat 180. Apa maknanya? Kata Allah, wahai orang yang beriman, diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menceritakan tentang kewajipan melaksanakan ibadah puasa. Bila Syahrul Ramadan? Pada bulan Ramadan. Baik. Jadi ibadat puasa ni diwajibkan sejak sekian lama. Sejak zaman dulu lagi. Ibadat puasa ni. Sebab tu Nabi sebelum turunnya ayat tentang kewajipan puasa bulan Ramadan, Nabi dah puasa dah. Antaranya puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Jadi maknanya begitu. Nabi dah memang menjadi kelazimi Nabi berpuasa sebagai satu kesinambungan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Cuma bila mari kepada Nabi Muhammad ni, Allah kurniakan satu anugerah, iaitu bulan Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Baik. Wajib melaksanakan puasa Ramadan kerana ada salah satu daripada 5 perkara. Sebagaimana kita sebut tadi. Yang pertama, telah sempurna bulan Syaban 30 hari. Jadi Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in rubiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 3. Nabi kata bila kamu dapat tengok ada bulan, maka kalau sumu, berpuasalah kamu sumu li ru'yatihi apabila kamu nampak ada bulan, dan berbukalah sekiranya ada bulan tidak kelihatan. Lalu fa'akmilu iddata Sya'ban 3, lalu sempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu konteks yang saya sebut tadi. Yang pertama tengok ada bulan. Kalau nampak, okeylah. Maknanya tak ada lah 30 Sya'ban tu. Kalau nampak ada bulan. Lepas 29 Sya'ban terus 1 Ramadan. Tapi kalau tak nampak ada bulan, maka di situlah kita digenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Digenapkan bulan Sya'ban. Baik. Yang kedua, melihat awal bulan Ramadan bagi orang melihatnya dengan mata sendiri walaupun sekali. Orang tengok di negara-negara Timur Tengah mungkinlah dia mudah untuk melihatnya. Dia ada awal. Yang ketiga, adanya penetapan bulan Ramadan bagi orang yang tidak melihat bulan terbit berdasarkan penyaksian orang adil. Bagaimana diriwayatkan seorang Arab Badui yang menemui Nabi SAW untuk melaporkan bahawa dia pernah melihat awal bulan Ramadan. Lalu bagi Nabi bersabda kepada Bilal, ya Bilal, azin finnas falyasumu ghadan. Wahai Bilal, beritahu hal ini kepada sekalian orang supaya mereka berpuasa esok. Jadi Nabi menerima penyaksian orang yang lain yang melihat anak bulan. Macam kita hari ini, macam saya sebut tadi, bahawa isu macam ini tak timbul sebab kita melihat anak bulan setiap negeri menggunakan kita kata teleskop tu lah. Dan sesiapa antara negeri ini yang nampak anak bulan, maka kita pakai. Macam tahun lepas ke, yang mana dah tahun sebelum tu, 2 tahun lepas, yang Raya Kelang Kabut tu. Yang Raya Kelang Kabut. Itu tengok bulan ni, bulan Syawal. Sebab apa Raya Kelang Kabut? Sebab
Dalam ramai-ramai hal tak nampak, di Labuan nampak. Labuan nampak anak bulan. Bila Labuan nampak anak bulan, walaupun dalam kalender dia kira tak nampak. Tapi oleh kerana nampak, maka pegang hak nampak itu. Sebab itulah didahulukan. Orang kata, bukan didahulukan, on time dah. Cuma kita, bila kita duk anggap bahawa raya ni lusa, tiba-tiba raya besok. Memang jadi kelang kabut lah pada waktu itu. Tapi apa pun itu jelas menunjuk kepada kita bagaimana proses melihat anak bulan itu berlaku. Tak sebenarnya kita lihat. Orang lain lihat pun kita boleh menerima perkhabaran mereka. Baik. Itu tentang penetapan kita kata bulan Ramadan lah. Dan disebut juga di sini adanya khabar daripada orang yang adil perkhabarannya, tidak berdusta dan yang dapat dipercayai, dan menyangka, yang kelima, menyangka bahawa masuknya bulan Ramadan melalui ijtihad. Baik. Itu antara perkara yang kita sebut sebagai termasuk dalam penetapan bulan Ramadan. Baik, sekarang kita lihat syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Dan syarat sah puasa ni, dia tertakluk pada puasa Ramadan sahaja. Dia terbuka open, mana-mana puasa, maka ini syarat sah dia. Jadi orang nak puasa bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan dan sebagainya ni, maka dia kena lihat syarat dia. Faslun fi syuruti sihhati shaum. Pasal pada menyatakan syarat sah berpuasa. Kalau tak ada benda ni, tak sah lah puasa dia. Begitu. Bukan dia tak boleh puasa, dia boleh puasa. Tapi tak sah. Itu kata syarat sah puasa. Syurutu sihhati arba'atu asya'. Syarat sah puasa ada 4 perkara. Yang pertama, Islam. Islam. Orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam, dia puasa, maka dia tak dapat pahala. Tak dikira. Lagi mana dia tak Islam. Baik. Wa aqlun. Aqlun ni berakal. Berakal. Bukan orang gila. Kalau orang gila, tak diwajibkan kepada dia puasa. Dan puasa pun tak sah juga daripada dia gila. Okay. Kemudian, wa naqa' min nahwi haid. Iaitu bersih daripada seumpama haid. Maknanya syarat puasa ni bersih daripada haid. Kalau orang haid, maka dia tak boleh puasa. Dia kena ganti nanti. Kena ganti pada waktu yang lain. Baik. Tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Minta maaf. Saya letih sikit sebab baru balik daripada Qatar. Baru balik. Jadi kadang nampak macam mengantuk. Jet lag sikit. Jet lag dia tak boleh nak catch up lagi. Kan? Dia tukar waktu. Macam itulah. Kalau ikutnya sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni pukul 9 lah kita kata let's say. 9. Di Qatar pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi. Subuh dia pukul 5. Mana sebelum subuh lah. Baik. Apapun wanaqa'u min nahwi haid, suci daripada haid dan nifas. Jadi maknanya kalau dia duduk tengah puasa sekalipun, tiba-tiba datang haid di tengah-tengah waktu siang hari, maka tidak sahlah puasa dia. Dia kena gantilah sebab dia menghalang untuk berpuasa dengan sebab haid tadi. Baik. Penerangan Islam. Sebab syarat sah puasa ni pertama Islam. Jadi tak sah puasa bagi orang yang kafir walaupun dia puasa. Macam saya pernah sekali tu di Perkim ya. Waktu nak buka puasa ni kita buat tazkirah apa semua. Ada seorang nama dia John. Dia pun join juga program. Saya tanya dia puasa tak? Puasa dia tak? Islam tak? Tak Islam lagi. Kita doakan moga dia dapat hidayah. Alhamdulillah lepas itu dia Islam. Sebab dia dah menjinak-jinakkan dengan Islam, dia belajar puasa dan sebagainya. Walaupun puasanya tidak sah, lagi mana tak beriman. Sebab tu saya kata kat dia, kamu ni puasa bagus dah, tapi untuk kesihatan je lah. Tapi pahala tak dapat. Sebab kamu tak beriman. Jadi, tak mau beriman. Alhamdulillah, lepas pada tu berapa hari tu, waktu tertentu, dia pun masuk Islam. Baik. Yang kedua, wa aqlun. Syarat sah puasa juga adalah
berakal. Berakal di mana apa? Tak sah puasa bagi orang yang tidak berakal. Orang gila tak sah. Begitu juga kanak-kanak yang belum memayis. Kanak-kanak yang 3 tahun, 4 tahun, dia tak memayis lagi, 5 tahun, dia tak boleh membezakan lagi. Dia pun dia tak tahu sebagainya. Maka tidak sah. Kanak-kanak yang belum memayis. Puasa bagi kanak-kanak yang sudah memayis adalah sah. Apabila usianya telah mencapai 7 tahun, dia hendaklah diminta suruh puasa jika dia mampu melaksanakannya. Bila usia 10 tahun, dia dipukul jika meninggalkannya sebagaimana solat lah. Jadi mana itu latihan sejak daripada kecil untuk berpuasa. Cumanya orang kita orang Melayu ni bab puasa tak ada masalah sangat. Yang masalah ni bab solat. Kadang bab solat tu dia ambil enteng je. Sedangkan dalam hukum berat tuan. Hukum ni kalau orang yang sengaja meninggalkan solat, juhudan ni maknanya dia engkar kepada solat, maka dia dikira murtad. Satu. Yang kedua, orang yang tak solat ni bukan dia engkar tapi dia malas solat. Maka pemerintah wajib untuk menyuruh dia solat. Kalau dia ada kembali solat, alhamdulillah. Kalau dia tak solat, maka dia jatuhkan hukuman bunuh juga. Kan? Kerana dia sengaja. Tapi dia orang Islam lah, dia tak orang Islam, cuma dia malas nak solat. Dan adanya macam tu. Baik. Yang ketiganya, wa naqa' min nahi haid. Usir daripada haid dan nifas lah. Tidak sah puasa bagi wanita dalam tempoh haid kerana ada keuzuran yang menghalangnya daripada melaksanakan puasa. Begitu juga bagi orang yang pengsan atau gila sepanjang hari. Gila atau pengsan atau pitam sepanjang hari. Itu juga tak sah puasanya. Yang keempat, mengetahui keadaan waktu untuk berpuasa. Maknanya tak sah puasa kalau kita tak tahu kita duduk bulan apa. Sunat puasa itu kita kena agak ada paling tidak pun ijtihad ini bulan Ramadan ni. Dia lain macamnya kan. Dan jadi maknanya kalau kita tak i'tiqad, tak berniat puasa bulan Ramadan, maka dia tidak sah. Tidak sah puasa Ramadan. Baik. Syarat-syarat wajib puasa. Pasal pada fi syurut wujubus saum. Syurutuhu wa wujubuhu khamsatu asya. Syarat wajib puasa ada 5 perkara. Yang pertama, Islam. Islam ni tak ada salah kan? Islam kan? Yang kedua, taklif. Taklif ni apa? Mukallaf. Mukallaf ni orang yang aqil baligh. Aqil baligh. Dia dapat akal, dia tak gila, dia baligh. Baik, seterusnya wa itaqah, mampu berpuasa. Maksudnya kalau tidak ada keuzuran yang menghalangnya berpuasa, maka dia kena puasa. Tapi kalau ada keuzuran yang menghalangnya untuk berpuasa seperti orang haid tadi, orang nifas tadi, maknanya begitu juga kalau dia pengsan sepanjang hari ataupun sebagai hari digila contohnya, sekiranya dia sedar maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk baki hari. Puasanya tetap tidak sah lah kan, tak sah. Tetapi kalau dia nak teruskan boleh. Terus harus menahan diri pada hari tersebutlah untuk tak makan tak minum. Baik, yang keempat wasihatun, iaitu kesihatan. Tidak ada keuzuran yang mengharuskannya berbuka seperti sakit yang mendatangkan mudarat bagi dirinya jika dia berpuasa. Ataupun kalau dia rasa kalau penyakit itu akan bertambah-tambah kalau dia puasa, maka dia boleh tutup tidak berpuasa. Itu syaratnya lah. Kalau mampu berpuasa ni. Seterusnya, wa iqamah. Wasihah wa iqamah. Sihat dan juga bermukim. Jadi tidak ada keuzuran yang mengharuskannya berbuka puasa seperti orang lain. Kerana orang sihat ni, maknanya dia tidak keperluan lah untuk dia berbuka puasa. Bahkan berbuka puasa yang wajib ni hukumnya berdosa. Bermukim sebaliknya bagi orang musafir diharuskan baginya untuk berpuasa. Jadi syarat wajib ni ialah orang yang bermukim. Wajib puasa. Orang bermusafir puasa tak wajib puasa, tetapi dia sunatlah juga berhenti untuk puasa. Kan?
orang yang orang yang bermusafir. Orang bermusafir. Sebab dia mukim dan juga musafir ni dia berkait dengan orang berjalan. Jadi dalam Quran dikatakan wa in kuntum iaitu Allah Taala sebut ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan. Man kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir. Jadi maknanya orang musafir ni dia tak wajib sebab dia boleh buka puasa. Dia tak wajib lah puasa. Sebab dia boleh buka puasa. Tapi kalau dia buka puasa pun dia ganti pada hari yang lain. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala. Itu kita masih lagi tentang syarat. Ada soalan sebelum kita teruskan? Ada soalan? Nak tanya? Setakat ni? Tak ada. Tak ada soalan Kita tengok. Kalau tak ada soalan kita teruskan. Rukun puasa ni semua kita dah tahu dah. Cuma kita mengulang balik. Kita dah tahu dah. Rukun puasa. Faslun fi arkanis saum. Rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya. Rukun puasa ada 3. Ada 3 dan kita ada 3. Biasa kita sebut 2. Apa yang 3 tu? Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardh. Niat pada waktu malam bagi setiap hari semasa berpuasa fardu. Yang kedua watarku muftirin zakiran mukhtaran ghair jahilin. Itu meninggalkan perkara yang batalkan puasa ketika dia ingat dengan pilihannya. Bukan bodoh yang diuzurkan. Watarku muftirin zakiran mukhtaran ghair jahilin ma'dzurin wa sha'ib. Baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana perkara-perkara yang melibatkan rukun puasa ni sebenarnya ada 2 sajalah. Ada 2. Ada 2. Yang pertama ialah niat. Niat ni pula tuan-tuan pada waktu malam. Niat pada waktu malam. Setiap hari. Setiap malam lah. Semasa kita nak puasa. Niat anda dilakukan setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Dan tak boleh berniat sesudah masuknya waktu subuh. Sebagaimana Nabi kata, malam yubaiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi maknanya niat puasa itu pertama pada waktu malam, antara maghrib dan subuh lah. Itu waktu dia. Dan niat ni an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tepatnya lah hati. Walaupun kita tak sebut mendapat tak masalah. Tapi lah hati kita mengetahui kita nak puasa Ramadan contohnya. Baik. Dalilnya hadis Nabi innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Jadi penting niat itu menentukan sama ada kita buat itu ibadat ataupun tidak. Ibadat ataupun adat juga. Baik. Kemudian meninggalkan rukun yang kedua, meninggalkan makan dan minum serta perkara yang batalkan puasa. Dia begini. Ada 2. Niat yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang batalkan puasa. Dalam keadaan sedarlah, ingat dan masih lebih memilih. Hendaklah melakukan puasa dalam keadaan rela atau bukan paksaan, serta berilmu, bukan jahil atau bodoh yang mahalanya daripada melakukan ibadat puasa. Jadi maknanya syarat yang kedua ni ataupun rukun yang kedua ni menahan diri daripada melakukan perkara yang batalkan puasa. Masuklah makan, minum dan sebagainya. Dalam keadaan sedar lah, bukan dalam keadaan dia tak ingat, dia terlupa. Yang dia terlupa tu dimaafkan. Dalam keadaan dia sedar. Baik. Dan seterusnya, orang yang melakukan puasa. Sekiranya tak layak untuk melakukan puasa, maka puasa tu tak boleh dilakukan. Tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Seterusnya, kita lihat lagi. Mana tajuk?
Pasal yang ke-63, perkara yang wajib menggantikan puasa dan kafarah. Fima yujibul qada' wal kafarah. ويجب مع القضاء لصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. Maksudnya apa? Wajib dikenakan kafarah kepada orang yang berpuasa itu serta perlu mengqadha semula, gantikan puasanya dan hendaklah dilakukan ta'zir kepadanya. Hal ini disebabkan dia merosakkan puasa hingga terbatal pada siang Ramadan kerana melakukan persetubuhan jima' yang dilakukan secara berdosa. Baik. Jadi dia kata yang pertama sekali, yajibu ma'al qada' li sawmi al-kafarah al-uzma, iaitu bagi seseorang yang nak berpuasa, yajibu ma'al qada'i li sawmi al-kafaratu al-uzma wa ta'zir ala man afsada sawmahu. Apa dia cerita ni? Cerita ni tentang apabila melakukan jima' pada bulan Ramadan, pada siang Ramadan, ianya membatalkan puasa. Jadi implikasi dia apa? Menggantikan qada', yang kedua kafarah, yang ketiga ta'zir. Itu dia punya implikasi daripada meninggalkan puasa. Yang kita buat hari ini adalah ta'zir, iaitu tangkap orang tak puasa, bawa alat tahfiz jenazah keliling kampung. Contohnya, itu adalah dalam hukuman ta'zir. Baik. Perkara yang wajib menggantikan puasa. Fima yujibul qada' wal imsak. Wa yajibu ma'al qada' al-imsak li sawfi sittati mawadhi'. Dia kata wajib menahan makan serta qada' puasa pada 6 tempat. Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi ala mu'tadin min fitri. Iaitu puasa pada bulan Ramadan, bukan puasa pada bulan lain ke atas orang yang sengaja jadi maknanya itu yang pertama. Yang kedua adalah asani ala tarikin niyah lailan fil fard. Orang yang meninggalkan niat pada waktu malam semasa berpuasa fardu. Itu pada niat, maka dia kena qada' lah. Dia kena qada'. Baik, yang seterusnya adalah ala man tasakhara dhannan baqa'al lail. Itu orang yang bersahur sedangkan dia menyangka masih kekal malam. Tiba-tiba ternyata salah, maka dia bukalah. Iaitu orang yang bersilap kan. Sebab puasa ni bermula terbit fajar. Bukan bermula azan lah, silap orang. Mula azan tidak, sebab kadang-kadang untuk bilal pun azan lewat. Jadi maknanya bermula masuk waktu fajar. Itu. Sampailah terbenam matahari itu waktu puasa. Baik. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian, warabi' ala man aftara dhannan al-ghurub fabana khilafu aidan. Orang yang berbuka sedangkan dia menyangka sudah terbenam matahari, maka tiba-tiba ternyata salahnya. Maka dia juga perlu qada' lah. Kelimanya adalah alaman bana lahu yaum 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang nyata baginya hari 30 daripada bulan Sya'ban. Jadi begitu. Yang seterusnya, orang yang terlanjur dan berlebihan air kerana bersangatan akibat berkumpul dan memasukkan dari hidung. Banyak masukkan ni. Kan? Baik, kita lihat penerangan. Wajib menahan diri daripada makan dan minum serta perlu mengqadha semula menggantikan puasa apabila yang pertama membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Disebabkan apa-apa sebab dia batalkan dengan sengaja pada bulan Ramadan ni, puasa Ramadan, dia bukan sekadar dapat dosa tetapi dia dikira dia kena qadha balik lah. Yang kedua, tak berniat pada malam hari. Sebagaimana kita sebut bahawa niat puasa Ramadan di malam hari dia berbeza puasa sunat. Puasa sunat boleh niat waktu siang, tak masalah. Sekarang ni kita dah niat puasa sunat boleh lagi, asalkan kita tak makan apa-apa lagi. Tapi kalau puasa wajib ni dia mesti berdasarkan hadis Nabi, malam baita siyam qabla fajri fala siyam. Jadi maknanya
kita lihat bagaimana menunjukkan kepada kita bagaimana niat itu penting mesti pada waktu malam. Kalau dia tak niat sampai subuh, lepas tu maka dia kira tak sah lah. Yang seterusnya, orang yang bersahur sedangkan waktunya telah habis. Telah terbit fajar kerana dia menyangka masih boleh bersahur. Dia tak tahu. Dia masih gelap lagi. Maafkan. Kemudian orang yang berbuka puasa kerana menyangka telah masuk waktu maghrib sedangkan hakikatnya belum masuk waktu berbuka. Dia kena qada ke? Dia kena qada. Walaupun dia tak berdosa lah sebab dia tak tahu. Tapi dia kena qada. Kemudian orang yang menyangka bulan Syaban penuh 30 hari sedangkan hakikatnya telah masuk itu. Yang keenam, orang yang berkumur menelan air semasa berkumur atau air masuk dalam hidung. Kalau saja telan tak ada, sebab tu kumur ni kita kumur biasa. Kalau kumur kelebihan korok-korok itu memang salah lah, bahkan dia boleh membatalkan puasa. Sebab tu dia larang makruh kalau begitu punya cara untuk macam biasalah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Seterusnya kita lihat lagi perkara yang batalkan puasa. Fima yubtilu saum. Yubtalu saum biriddah. Yang pertama, terbatal puasa dengan sebab manusia itu murtad. Yalah. Bila murtad ni habis semua lah. Wahid wa nifas. Dan juga sebab haid dan juga nifas. Awiladah ataupun wiladah. Saya tersebut banyak kali tentang wiladah ni. Kadang-kadang sampai sekarang orang confused. Ada orang tanya, Ustaz, darah yang keluar tu lepas beranak tu darah wiladah ke darah nifas? Padahal dia tak faham. Wiladah ni maknanya seorang yang melahirkan disebut wiladah. Bila melahirkan disebut wiladah, kan? Dia beza solat dengan puasa. Kalau solat dia tengok ada darah ke tak. Kalau tak ada darah dia mandi wajib, dia terus solat. Kalau ada darah, itu darah yang datang lepas tu dia kena darah nifas sampai selesai, maka dia mandi dan dia boleh menunaikan puasa. Begitu. Baik. Jadi puasa batal sebab apa? Sebab murtad, sebab haid. Sebab haid. Kalaulah contohnya haid ni pun dia tengok dia duk puasa elok-elok. Pukul 6.30 petang dah nak dekat buka puasa, tiba datang haid. Macam mana? Dia kena qada juga nanti. Dia kena qada. Baik. Yang seterusnya nifas. Nifas ni darah yang keluar lepas beranak. Maksimum 60 hari. Itu nifas. Jadi maknanya kalau ada darah nifas tak sah juga puasa. Wa sukrin ta'adda bihi in ghab amma jami'un nahar. Iaitu pikam dan mabuk yang disengajakan sehari suntuk. Jadi puasa seseorang akan terbatal atau tidak sah apabila yang pertama murtad, bagian tersebut tadi. Yang kedua wanita yang datangnya haid dan nifas. Yang ketiganya nifas itu sendiri. Yang keempatnya wiladah. Yang kelimanya gila walau sebentar. Yang keenam pengsan atau mabuk. Yang kisah atau mabuk sepanjang hari lah. Apabila disengajakan jika berlaku pada siang harinya. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ada lagi yang kita nak bincangkan ni. Tapi kita akan sambunglah pada kuliah akan datang sebab saya rasa macam tak apa sihat sikit. Ni boleh gagal sikit-sikit ni rasa macam tak sihat. Rasa macam tak larat. Dan balik musafir agak penat sikit. Jadi saya rasa yang tajuk berikut kita akan sambung pada kelas kuliah akan datang. Kuliah yang terakhir lah dalam buku Safiatul Najah ni. Satu kelas lagi insyaAllah kita akan selesailah membincangkan isi kandungan ataupun segala perkara yang berkait dalam kitab tersebut. Baik, sebelum itu saya akan buka persoalan macam biasa. Bagi siapa yang nak bertanya soalan, amat dialu-alukan, dipersilakan. InsyaAllah. Silakan, siapa ada soalan?
Apa-apa soalan, sama ada berkaitan dengan tajuk atau luar tajuk pun boleh, dalam masalah. So, tuan-tuan boleh bertanya. Ada soalan nak tanya? Dia Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Uh, saya sakit hari dulu last tahun lepas. Lepas tu rasa tak kena qada lah. Tapi saya rasa tak mampu qada. Kalau bayar pediah aja boleh ke Ustaz? Baik, jadi walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dalam Quran sebut. Yang pertama, orang sakit bila dia boleh buka puasa, nanti dia sembuh, dia qada balik. Tapi ada orang memang tak mampu, dia sakit berterusan. Gantung pada ubat hari-hari. Ataupun orang tua yang sakit tua. Nak qada, macam mana kau tahu ni dia tak buka puasa sebab dia buka puasa, dia tak puasa sebab tua. Tahun akan datang lagi dia makin tua, lagi susah. Jadi begitu dua keadaan. Yang pertama, orang yang sakit, yang tak tahu nak sembuh bila atau mungkin tak sembuh. Yang kedua, orang tua yang semakin tua lah. Dia tak puasa tu sebab faktor ketuaan dia. Jadi macam mana nak buat ni? Nak qada, memang tak ada qada lah, memang tak larat. Maka bayar fidyah. Terus bayar fidyah. Jadi sehari secupak, kalau 30 hari, 30 cupak. Begitu. Atau nilai dia. Bagi setiap hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Lain soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya pak mertua ni dia uzur tua kan 80-an lah gitu. Lepas tu dia tak dapat puasa sampailah bertahun 4-5 tahun juga lah sampai dia meninggal dunia. Tapi dia punya keadaan tu macam mana? Kita bayar fidyah saja ke ataupun bayar macam mana? Baik. Kalau dia tak puasa, dia ni meninggal. Ataupun dia tak puasa bertahun kan? Bertahun tak puasa. Macam mana nak buat? Yang pertama kena qada lah. Kalau dia meninggal, lepas tu waris dia qada ataupun waris dia bayar fidyah. Satu. Tapi kalau dia masih hidup, maknanya dia kena qada. Sekadar berapa hari ditinggalkan, dia kena bayar fidyah juga. Sebab apa? Sebab langkau tahun. Banyak yang dia saja tak puasa lah. Kalau dia tak sengaja, contohnya dia tak nak puasa lagi, kan, keadaan kesihatan dan sebagainya, ataupun wanita yang menyusu sebagainya, maka dia tak kena fidyah. Nanti dia qada aja lah. Tapi kalaulah dia langkau tahun itu dengan sengaja, dia memang dia kita sebut sebagai dia buka puasa, dia tak ganti sampai tahun berbeza, maka di situ kena fidyah. Kena fidyah ni ada ikut cara yang terbaru adalah kita kira langsam, yang maknanya ikut berapa bilangan hari ditinggalkan. Tak perlu ganda-ganda lah. Dia ada 2 kaum, 1 ganda, 1 tak ganda. Jadi sekarang ni kita guna yang tak ganda lah. Baik, lain soalan? Masalahnya dia memang tak mampu nak puasa. Dia duduk tersadai begitu je. Kalau tak apa puasa, dia hanya bayar fidyah je lah. Ganti dengan fidyah. Bayar fidyah je. Kalau 5 tahun bayar fidyah lah. Ya, 5 tahun dia bayar fidyah. Okey, jazakallah. Ya, lain soalan nak tanya? Silakan. Ada? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita berhenti sekadar itu. Saya minta maaf, terpaksa berhenti awal sebab saya rasa kurang sihat sikit. Jadi kita akan sambung nantilah pada kuliah akan datang. Untuk hari ini kita hanya bersiaran sekadar 1 jam. Sebab sebagaimana saya sebut tadi bahawa saya agak rasa kurang sihat balik pada bermusafir. Ni pun bercakap dalam keadaan bila kurang sihat ni, kita tak nak bagi sepenuhnya, kan? Kadang-kadang tengah bercakap tu hilang ke lain. Sebab tu saya buka pada soal jawab tu, supaya tu pun kadang-kadang tak nak fokus sangat. Jadi saya nak rehat sekejap lah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat walaupun sedikit. Mudah-mudahan dapat manfaat. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf terpaksa mengundur diri awal kerana kesihatan tak mengizinkan. Jadi kita bertemu. Sehingga kita bertemu, kita tutup majlis kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi